Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk bab 9 kimia industri. Kamu boleh rujuk buku teks muka surat 182. Kemudian saya akan terus ke subtopik 9.1 alloy di muka surat 184. Sebelum kita masuk dengan detail tentang alloy, kita bincang sikit tentang logam yang tulen. Logam yang tulen kebanyakannya lembut dan cepat berkarat atau kita boleh kata tidak tahan kakisan. Oleh itu, logam yang tulen ni kurang sesuai untuk kegunaan jangka masa panjang. Dan untuk kegunaan lasak pun kurang sesuai. Okey, seterusnya logam tulen ini kita perlu campur dengan logam tulen yang lain, ataupun kita ambil logam tulen kita campurkan dengan bukan logam. Jadi campuran itu nanti kita akan dapat logam dengan ciri dan sifat yang kita nak. Contohnya kalau kita nak logam yang berkilat, kita campurkan dengan logam lain yang sifatnya berkilat. Kita nak berkilat dan kuat. Jadi kita campurkanlah logam tulen yang mempunyai sifat yang berkilat dengan sifat yang kuat. Faham kan? Jadi kita campurkan beberapa logam tulen ataupun kita campurkan logam tulen dengan bukan logam. Proses campuran ini kita panggil pengaloyan. Apakah maksud alloy? Alloy ialah campuran beberapa jenis logam atau campuran antara logam dengan bukan logam mengikut peratusan tertentu. Dia ada peratus dia. Okey, faham nah? Okey, cuba tengok. Ini adalah struktur atom unsur logam tulen. Saya bagi contoh, katakan ini adalah struktur besi. Unsur besi, ini adalah struktur unsur besi. Kalau kita tengok struktur atom unsur logam tulen ini, unsur contohnya besi ini, tersusun dalam bentuk lapisan. Teratur kan? Dan berbentuk lapisan. Okey. Apa jadi apabila satu daya dikenakan pada besi ni, pada struktur besi ini? Okey, nampak? Struktur atom unsur logam tulen ini mudah menggelongsor apabila dikenakan daya. Sebab itulah kita kata logam yang tulen dia agak lembut. Okey? Dia mudah menggelongsor. Okey, jadi macam mana kalau kita nak logam itu agak keras dan tidak mudah menggelongsor? Kita tambahkan dengan atom unsur lain. Kita campurkan. Okey, cuba tengok. Okey, bila kita campurkan, struktur atom tidak lagi tersusun dalam bentuk lapisan. Faham kan? Okey, apabila ditambah unsur atom asing, yang warna biru ni adalah unsur atom yang asing, bukan lagi besi, mungkin karbon tapi karbon bukan logam, tapi boleh juga kan. Alloy ni adalah campuran logam dengan logam atau logam dengan bukan logam. Okey, jadi katakan yang warna biru ni adalah karbon. Besi tambah karbon, kita akan dapat keluli. Okey, jadi apabila ditambah atom unsur asing, atom unsur yang asal ni sukar nak menggelongsor. Hal ini menjadikan struktur atom unsur lebih kuat daripada struktur yang asal. Faham kan? Okey, sekarang kita tengok beberapa contoh alloy dan kegunaannya. Okey, pernah dengar duralumin? Duralumin ni adalah bahan yang digunakan untuk membina badan pesawat. Kalau secara logiknya, badan pesawat mesti kuat, kemudian ringan dan juga tahan kakisan.
Okey, jadi duralumin terdiri daripada campuran 95% aluminium. Aluminium ni adalah logam yang ringan. Okey, kemudian 3% kuprum. Kalau kamu tengok, yang aluminium foil ni adalah aluminium. Kemudian kuprum ni biasa kita guna sebagai kabel. Kemudian magnesium, ini contoh magnesium lah, bongkah magnesium dan juga mangan. Okey, keempat-empat unsur ini dicampurkan dan hasilnya membentuk duralumin. Okey, faham ya? Seterusnya kita tengok contoh yang kedua, loyang. Loyang ialah bahan yang kita biasa guna dalam kehidupan harian. Loyang bersifat kuat. Permukaan dia berkilat, mudah ditempa atau dibentuk dan berwarna keemasan. Sebenarnya loyang adalah alloy, iaitu hasil campuran kuprum dengan zinc. Okey, ini adalah kuprum dan ini adalah zinc. Jadi hasil campuran atom kuprum dengan atom zinc menghasilkan loyang. Ini adalah contoh-contoh loyang. Padlock, kemudian tombol pintu dan trompet. Okey, seterusnya gangsa. Gangsa juga bukan logam tulen. Gangsa adalah alloy. Gangsa ini dia adalah hasil campuran kuprum dan juga timah. Timah biasa kita buat tin, paling glamour tin susu. Okey. Campuran kuprum dan tin menghasilkan gangsa. Okey, gangsa bersifat keras, tahan kakisan dan berwarna. Warna dia agak menarik lah. Okey, sebab dia berwarna brown, agak brown. Okey, seterusnya pewter. Pewter ini juga kita selalu guna dalam kehidupan harian. Pewter, permukaan dia berkilau dan tahan kakisan. Ada kesalahan sekejap nah. Okey. Pewter terdiri daripada campuran timah, 96% timah, kuprum, sedikit saja kuprum dan sedikit antimoni. Hasilnya adalah pewter. Okey, pewter ni agak lembut sikit kerana kandungan timahnya banyak. Okey, seterusnya kita tengok keluli. Keluli adalah antara alloy yang kuat, yang sangat kuat. Keluli bersifat kuat dan keras. Apa yang ada dalam campuran keluli? Yang ni pun ada kesalahan. Sekejap saya betulkan. Okey, keluli terdiri daripada campuran 99% besi dan 1% karbon. Okey, karbon ni sebenarnya dia bukan logam. Okey. Kalau kita guna besi sahaja, besi memang kuat, tapi besi cepat berkarat. Jadi, untuk menambahkan kekuatan dan mengurangkan kakisan, kita menambahkan besi dengan karbon. Okey, faham? Kegunaan keluli, cuba kita tengok, gunakan untuk jambatan, kerangka, skru dan juga peralatan memasak. Banyak lagi kegunaan keluli. Okey, seterusnya kita beralih kepada alloy superconductor. Okey. Kalau kamu tengok rajah yang di sebelah tu, itu adalah superconductor. Okey, apakah superconductor? Superconductor ialah bahan yang boleh mengalirkan arus elektrik dengan rintangan sifar. Okey, saya terang sikitlah apa maksudnya. Kamu tahu kabel elektrik? Kabel elektrik kita biasa guna kuprum kerana kuprum adalah antara logam tulen yang mempunyai rintangan yang rendah. Maksudnya arus boleh mengalir tapi masih ada rintangan, tapi rintangan dia sedikit. Faham? Okey. Tidak ada logam tulen yang mempunyai rintangan, yang tak ada langsung rintangan, kosong nilai rintangan.
Setakat ini kupram adalah antara yang logam yang mempunyai nilai rintangan yang rendah. Jadi kita gunakan sebagai kabel elektrik. Okey. Apabila ditemui superkonduktor, didapati campuran logam yang menghasilkan superkonduktor ini, dia boleh mengalirkan arus elektrik dengan rintangan sifar. Maksudnya arus boleh mengalir dengan lancar tanpa ada rintangan. 100% arus elektrik boleh mengalir kerana rintangannya sifar. Tetapi ada syarat dia. Aloi itu mesti berada dalam keadaan suhu yang sangat-sangat rendah. Barulah dia boleh bertindak sebagai superkonduktor dengan rintangan yang sifar. Okey, apa kepentingan superkonduktor ni? Superkonduktor ni dia mempunyai keupayaan yang kuat untuk menolak medan magnet. Okey, kamu nampak kan? Dia menolak medan magnet. Tak melekat superkonduktor dan magnet. Okey, seterusnya aloi superkonduktor. Aloi superkonduktor ialah campuran logam dan bukan logam. Sama ada logam dengan logam ataupun logam dengan bukan logam yang menunjukkan sifat superkonduktor. Revolusi dalam bidang superkonduktor telah menghasilkan aloi superkonduktor yang boleh berfungsi pada suhu yang lebih tinggi. Apabila kajian berterusan dilakukan dan sekarang superkonduktor yang dihasilkan boleh berfungsi pada suhu yang lebih tinggi daripada yang ditemui pada asalnya, yang dicipta pada asalnya. Okey. Aloi superkonduktor juga telah menyumbang kepada revolusi dalam bidang teknologi. Okey, kita tengok apakah contoh-contoh kegunaan superkonduktor. Okey, kalau kamu tengok di sini, nampak? Ini adalah model kereta api dan bergerak secara terapung. Okey, kereta api, realitinya kereta api ini dipanggil kereta api maglev. Dia terapung dan meluncur di atas landasan. Tidak ada geseran antara kereta api dengan landasan menyebabkan kereta api itu bergerak sangat laju. Kalau tak salah saya, kereta api buatan Jepun boleh bergerak sejauh 600 km dalam masa sejam. Okey, laju nah. Okey, seterusnya, aloi superkonduktor juga digunakan dalam mesin MRI atau magnetic resonance imaging. Mesin MRI ini berfungsi, dia menggunakan medan magnet dan gelombang radio. Interaksi antara medan magnet dan gelombang radio itu menghasilkan paparan imej 3 dimensi pada skrin komputer. Okey. Jadi untuk hasilkan medan magnet itu, aloi superkonduktor digunakan. Faham nah? Okey, itu saja untuk subtopik 9.1 aloi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.